Oke, salam dan salam sejahtera, dan pencerahan saya berkenaan dengan beberapa isu yang mana saya lihat kebelakangan ini Perikatan Nasional memainkan isu yaitu sentimen kaum dan juga agama. Jadi banyak hal yang kita dengar apabila hari ini juga di media Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri kita juga telah pun mengheret Pesuruhjaya PAS Perak ke mahkamah dan berdepan dengan denda RM 5 juta. Begitu juga kita tengok Presiden PAS itu sendiri terpaksa ke Balai Polis untuk menjawab kenyataan yang telah dibuat berbaur perkauman sebelum-sebelum ini. Dan kita dengar juga pengurusi Perikatan Nasional seperti Tan Sri Muhyiddin Yassin memainkan isu perkauman dan agama. Jadi saya lihat daripada beberapa sisi di sini, apabila berlaku perkara fitnah yang dibuat oleh pemimpin Perikatan Nasional ni daripada Bersatu dan PAS ni, saya mempunyai satu idea, iaitu lebih baik kita buat laporan polis ataupun kita mengheret mereka-mereka yang membuat fitnah ini agar mereka didenda ataupun dipenjarakan ataupun selayaknya apa yang patut kita bagi kepada mereka ini supaya mereka sedar. Apa yang saya dah lihat di sini, yang mana dulu perkara-perkara ini pernah berlaku kepada komponen Pakatan Harapan. Kalau kita pergi kepada perkara 48 perlembagaan, maka jika sesiapa yang didenda tidak kurang daripada RM2,000 ataupun dipenjara dalam tempoh tidak kurang daripada 1 tahun, maka mereka akan hilang kelayakan sebagai ahli parlimen, mungkin adun juga. Jadi apa yang berlaku di sini, pada saya lebih baik kita heretkan mereka ini seperti mana yang berlaku dengan kita punya Perdana Menteri apabila mengheret Pesuruhjaya PAS ini ke mahkamah, maka nanti dia akan hilang kelayakan dia kerana didenda melebihi 2,000 dan akhirnya dia tidak boleh lagi menjadi adun ke ahli parlimen ke biar padan muka dia. Begitu juga hari ini kita bermain dengan mereka semula, iaitu apabila contohnya Presiden PAS memainkan isu kaum, memainkan isu agama, kita heret fitnah mereka ini supaya didakwa dan dibawa ke mahkamah dan akhirnya didenda dan akhirnya hilang kelayakan ahli parlimen dan biar kita buat pilihan raya kecil di kawasan itu, dan akhirnya satu persatu apabila mereka semakin berani buat fitnah, satu persatu mungkin termasuk dengan pengurusi Perikatan Nasional ni, kita heretkan supaya juga kena denda dan akhirnya melanggar perkara 48 perlembagaan, akhirnya hilang semua ahli-ahli parlimen mereka ini, hilang semua kelayakan mereka jadi ahli parlimen, hilang semua kawasan mereka dan akhirnya padan muka mereka. Kita buat macam ni dengan mereka. Ini adalah satu cadangan saya kepada kerajaan yang ada hari ini supaya pemimpin-pemimpin PAS dan Bersatu ni serik supaya tidak lagi mengeluarkan isu-isu perkauman dan juga memainkan isu agama ni. Kita tengok apa yang berlaku hari ini. Mereka pergi kempen, mereka tidak ada hala tuju. Yang dimainkan isu agama, isu kaum, DAP. Jadi ini saja permainan mereka. Tidak habis, tiada kesudahannya. Dan akhirnya kita membiarkan. Jadi hari ini siapa pemimpin itu apabila dia buat fitnah, kita terus buat laporan polis. Kalau melibatkan individu kita, maka kita heret terus ke mahkamah. Biar dia tahu, biar dia sedar bahawa politik negara ini tidak perlu lagi bermain dengan sentimen ini. Kerana kita ada perkara 48 perlembagaan yang mana dalam kurungan I telah pun menyebut jika disabit atas satu kesalahan atau oleh sesuatu mahkamah persekutuan atau sebelum hari Malaysia di wilayah yang termasuk di dalam negeri Sabah dan Sarawak dan dihukum pemenjaraan selama tempoh tidak kurang daripada 1 tahun dan denda tidak kurang daripada RM2,000. Tidak akan dapat pengampunan bebas. Jadi biar dia kena yang ini perkara 48 perlembagaan dan akhirnya hilang segala-galanya. Ini saja, biar dia tidak boleh bersuara lagi. Dan apabila mereka tidak dapat bersuara, maka yang lain akan menjadikan ini sebagai pengajaran. Kerana semakin hari semakin banyak, semakin hari semakin berleluasa mereka cuba untuk memporak-perandakan negara ini. Ini adalah satu pandangan saya untuk kita menghentikan. Bukan kita tidak bebas bersuara, tetapi apa yang dilakukan oleh mereka ini bukan bebas bersuara. Ini bebas untuk mereka membuat tomahan, bebas untuk mereka melemparkan fitnah, bebas untuk mereka memainkan sentimen kaum dan agama. Jadi kita tidak boleh biarkan mereka ini
Kerana sewaktu zaman PHS dahulu, kita banyak ditindas. Kita ditindas oleh pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin, kerajaan PN, apabila peruntukan pun mereka sekat. Padahal, apabila Tan Sri Muhyiddin Yassin berada dalam kerajaan PHS itu, kita tatang dia, kita ambil dia. Tetapi apa yang dia buat? Jadi, apa yang kita dah boleh lihat, orang yang bernama Tan Sri Muhyiddin Yassin dan juga Tan Sri Abdul Hadi Awang adalah pimpinan politik yang kita tidak boleh pakai. Kerana jika mereka ini menjadi kerajaan, kita tidak akan mendapatkan hasilnya. Yaitu mereka hanya pentingkan diri mereka sendiri, pentingkan kekayaan, pentingkan mereka punya pengaruh-pengaruh politik ini untuk kepentingan pribadi mereka. Kalau kita tengok apa yang kita lihat daripada pimpinan Perikatan Nasional apabila PAS ada di dalam ni. Bayangkan kalau mereka dapat menjadi kerajaan. Ada 48 ahli parlimen PAS, semuanya nak jadi menteri. Bercampur lagi dengan ahli parlimen Bersatu yang selebihnya itu hendak menjadi menteri. Bagaimana tak boleh cecah 80 menteri selepas itu? Belum lagi kita campur dengan timbalannya. Takkan namanya kerajaan gila namanya. Jadi inilah yang berlaku. Jadi kita boleh lihat Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak ada kepakaran. Begitu juga Tan Sri Hadi Awang yang mana menjadi presiden PAS. Apa kebolehannya kalau dia menjadi timbalan Perdana Menteri pun tidak ada kepakarannya. Tidak ada idealisme. Sepanjang kempen PAS, saya tidak mendengar pun apa dia pemimpin PAS nak bawa kalau mereka menang. Apa dia sebenarnya manifesto PAS. Apa sebenarnya manifesto pemimpin PAS itu. Yang ada, dia cerita tentang komunis. Yang ada, dia cerita tentang Abu Cinpeng. Yang ada, dia cerita tentang DAP. Itu sahaja. Dia pusing-pusing dekat situ, pusing-pusing dekat situ. Jadi, apa sebenarnya yang mereka mau? Apakah Malaysia ini kepunyaan PAS? Apakah Malaysia ini kepunyaan Tan Sri Muhyiddin Yassin? Tidak. Malaysia ini kepunyaan rakyat Malaysia. Yang mana nama Malaysia ini terbentuk daripada MA63. Sebab itu, apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, kita mendengar dia memberi arahan kepada timbalan Perdana Menteri yang mewakili Sabah dan Sarawak untuk selesaikan permasalahan MA63 itu. Jadi Malaysia ini terbentuk daripada MA63 dan akhirnya nama Malaysia. Jadi hujah-hujah yang digunakan oleh Presiden PAS dan juga Presiden Bersatu ini adalah menipu rakyat yang mana mereka tidak sedar hasil-hasil daripada Sabah Sarawak yang mana dia tidak fikir kaum-kaum lain juga mempunyai ruang, juga mempunyai hak untuk mereka bersuara, untuk mereka nak memberi pandangan. Kenapa dia bermainkan perkara ini? Kerana dia tahu sentimen Melayu ataupun sentimen agama kalau mereka mainkan akan mendapat tempat. Dan akhirnya kita tengok bagaimana mereka begitu mewah dalam mereka berkempen. Inilah satu yang kita lihat. Kalau PAS betul-betul cerita bahawa PAS adalah parti yang tidak mempunyai dana contohnya. Tidak nampak kali ini PAS bermain dengan Tin Milo. Jadi ini adalah pembohongan yang paling besar kita nampak dalam politik. Menjual isu kaum dan agama. Akhirnya mereka berjayalah dalam mendapat beberapa kursi. Tetapi mereka telah menghabiskan duit rakyat yang begitu banyak. Kenapa saya kata mereka menghabiskan duit rakyat begitu banyak? Kerana ahli-ahli politik ini seperti mana yang ada dalam komponen parti mereka ni tadi. Mereka ni bukan orang yang berduit. Tetapi kenapa mereka ada duit begitu besar untuk ini? Untuk kempen mereka ini. Siapa yang mendanai mereka? Justru itu, apa yang kita lihat, banyak pembohongan-pembohongan yang telah pun dilakukan oleh Perikatan Nasional ini yang berlandaskan perkara yang tidak betul. Maka dengan itu saya kata, kalau mereka bermain dengan isu-isu yang salah, maka kerajaan perpaduan yang ada hari ini perlu kita heret mereka ini ke mahkamah agar mereka terheret dengan perkara 48 perlembagaan. Apabila mereka sudah pun dijatuhkan hukuman, maka habislah masa depan politik mereka. Biar kita buat dia macam tu, biar dia sedar. So itu pencerahan saya dan sekian, terima kasih. Thank you.